lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk dapat sama-sama kita berada di dalam pengajian tafsir kita bagi menyambung semula untuk tafsir surah Al-Buruj. Dan insya-Allah untuk petang ini kita akan menyambung semula untuk ayat yang berikutnya insya-Allah. Okey. Tempoh hari kita telah berhenti sehingga pada ayat ketiga ya. Jadi kita akan sambung untuk ayat yang keempat dalam surah Al-Buruj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idh hum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Sadaqallahul azim. Baik, kita lihat mafhum daripada ayat yang kita bacakan ya. Baik. Daripada ayat yang keempat, Allah SWT berfirman dengan mafhumnya. Celakalah kaum yang menggali parit. Ayat yang kelima, iaitu parit api yang penuh dengan bahan-bahan bakaran yang dinyalakan. Ayat yang keenam, mereka itu dilaknat ketika mereka duduk di keliling-kelilingnya. Ayat yang ketujuh, sambil mereka melihat apa yang mereka lakukan kepada orang-orang yang beriman. Ayat yang ke-8, dan mereka tidak marah dan benci dan menyeksakan orang-orang yang beriman itu, melainkan kerana orang-orang itu beriman kepada Allah yang Maha Berkuasa lagi Maha Terpuji. Baik, daripada ayat yang keempat sehingga ayat ke-8 yang kita bacakan ini, ayat ini Allah Ta'ala menerangkan kepada kita berkenaan dengan kisah Ashabul Ukhdud. Dan juga ayat ini Allah Ta'ala berbicara berkenaan dengan permusuhan orang-orang kafir terhadap orang-orang yang beriman di atas ketauhidan mereka dan pengesaan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kerana sifat mereka yang menolak syirik dan menyengutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu ayat yang kita baca tu menceritakan berkenaan dengan perihal yang saya sebutkan tadi. Okey, kita tengok terlebih dahulu untuk ayat yang keempat. Untuk ayat yang keempat daripada ayat yang kita bacakan, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan berdasarkan kepada tafsiran para fuqaha dan ulama. Makna qutila itu adalah lu'ina, dilaknatnya. Dilaknatnya. Siapa yang dilaknat? Yang dilaknat itu adalah perbuatan golongan al-ukhdud di atas kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman. Ya. Apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang yang beriman itu dalam kisah Ashabul Ukhdud, iaitu apabila mereka memaksa orang-orang yang beriman, yang mentauhidkan Allah, yang mengesakan Allah, memaksa orang-orang beriman ini untuk mensyirikkan Allah, menyengutukan Allah dan tidak menyembah Allah
Mereka paksa orang-orang Islam murtad. Mereka paksa orang-orang Islam menjadi kufur. Apabila mereka enggan, yakni orang beriman enggan, mereka menggali parit, lalu mereka meletakkan bahan-bahan bakaran api yang dipenuhi di dalam parit-parit itu, dan mereka nyalakan api, lalu mereka mencampakkan orang-orang beriman ke dalam parit-parit api tersebut untuk menyiksa orang-orang beriman yang tidak mahu meninggalkan ajaran Islam. Untuk menyiksa orang-orang beriman yang tidak mahu mensyirikkan Allah, yang tidak mahu mengikut ajaran kufur dan ajaran syirik oleh golongan ketua kepada Al-Ukhdud itu tadi. Ya. Ukhdud ini merujuk kepada maksud parit. Dia plural kepada perkataan khad. Khad ni satu parit. Kalau ukhdud maknanya adalah banyak parit. Ya? Banyak parit. Baik. Okey. Itu bermaksud dilaknat. Qutila tu dilaknat perbuatan ashabul ukhdud. Maknanya orang-orang yang menggali parit untuk membunuh orang-orang beriman atau membunuh orang-orang Islam. Okay, dalam beberapa riwayat, kisah ashabul ukhdud ini berlaku di zaman Bani Israel. Ya, disebut dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu an, baginda bersabda, di zaman Bani Israel terdapat seorang raja, kata Nabi SAW. Seorang raja, yang raja ini adalah raja yang mensyirikkan Allah. Ya, dia tidak mentauhidkan Allah, dia tidak menyembah Allah. Dan raja ni ada seorang tukang sihir. Ya, ada seorang tukang sihir. Apabila tukang sihir, sang raja ni dah tua, ya, dia dah nak mati, meninggal, ya, dia nak mati kerana sifat tuanya, dia berkata kepada sang raja, dia kata, "Wahai raja, aku ini dah tua dan aku akan menemui ajalku. Maka kau carilah budak-budak yang bagus kepintarannya, akalnya, untuk aku ajarkan kepada budak itu akan ilmu sihirku ini, supaya ada pelapis, ada pengganti aku yang menggantikan sihirku ini untuk menjaga urusan-urusanmu." Tu kata tukang sihir itu kepada sang raja itulah. Ya. Baik. Pendekkan cerita, maka dipilihlah banyak budak-budak di kalangan Bani Israel itu, dan adalah seorang budak yang dilihat pintar, cergas, akalnya dan mindanya. Lalu bila diambil budak ini, dibawa pergi kepada tukang sihir, ya, dan disuruh budak ini mempelajari daripada tukang sihir tersebut. Namun, setiap kali lepas budak ni belajar pada tukang sihir, budak ni balik, dia ternampak ada seorang rahib. Masa tu agama Nasrani. Nabi Isa dah diutuskan. Lepas pada zaman Nabi Isa alaihissalam lah. Dia lihat ada seorang Nasrani, lalu dia belajar dengan seorang rahib itu, dan dia lebih berminat dengan ajaran agama Nasrani itu daripada ahli sihir tadi. Sebab ahli sihir tadi beragama syirik, beragama Kristian. Beragama musyrik. Ya, sedangkan rahib itu adalah beragama tauhid. Ya, masa ni orang Yahudi belum lagi, Bani Israel belum lagi sesatlah, belum lagi timbulnya mereka menjadikan Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Ya, benda ni belum berlaku lagi lah. Ya, belum terjadi lagi. Baik. Jadi akhirnya pendekkan cerita, dia belajarlah dengan rahib ni. Bila hal itu diketahui oleh sang raja, ya, maka sang raja pun marahlah. Ya, sebab budak-budak ini pun dia seru dakwah, dia ajak berdakwah kepada masyarakat, dia ajak masyarakat beriman, dia ajak masyarakat berdakwah, dan masyarakat pun turut memeluk ajaran Islam lah. Ya. Baik.
Akhirnya ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, Allah hantarkan seekor binatang yang mengganas. Dan tak ada siapa yang boleh menghalangi atau menyekat keganasan binatang itu, sehinggalah budak ini datang, lalu dia ambil seketul batu, lalu budak ni berkata, budak yang belajar tadi, dia kata, "Ya Allah, sekiranya rahib itu lebih benar ajarannya, yang engkau lebih redha agamanya berbanding tukang sihir itu, maka engkau matikanlah binatang tu." Jadi budak tu pun lempar. Bila budak tu lempar, kena kepada binatang tadi, mati binatang tu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya orang ramai bila dapat tahu berita itu, mereka pun mula dah beriman dan percaya kepada ajaran tauhid. Mereka dah mula mengikut budak itu, dan akhirnya rahib itu ditangkap dan dibunuh oleh sang raja kerana menjadi punca kepada menyebarkan ajaran agama selain daripada agama sang raja ataupun tukang sihir itu tadi. Ya, maka di sini menunjukkan kepada kita bagaimana akhirnya budak ini pun nak dibunuh oleh sang raja, sehingga kan raja upah nak dilempar budak tu daripada bukit yang tinggi, tapi bukit tu bergegar, yang matinya tentera-tentera raja. Dibawa ikat budak ni pergi ke laut, nak dilemparkan budak tu. Akhirnya air tu bergejolak, sehingga kan gelombang itu menyebabkan tentera-tentera raja itu yang tenggelam dan karam, bukan budak itu. Dan sehinggalah peringkat sang raja ni dah buntu dah, tak ada jalan dah nak bunuh budak ni. Sehinggalah budak ini berkata, "Wahai sang raja, kalau kamu nak bunuh juga aku boleh. Kamu kumpulkan rakyat-rakyat kamu, yakni di kalangan Bani Israel atau bukan dari kalangan Bani Israel." Jadi dikumpulkan semuanya rakyat jelata dia. Akhirnya dia pun berkata kepada sang raja, "Jika kamu nak bunuh aku, kamu kena membunuh aku dengan menyebut perkataan Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhan kepada budak ini." Tapi raja ni angkuh. Dia tak yakin, dia tak percaya. Sebab budak ni kata, "Kalau kamu bunuh tak sebut nama ini, kamu tak boleh bunuh saya." Akhirnya raja tangkap budak itu, diikat budak itu dan dilemparkan panah kepada budak itu. Ternyata panah itu tak dapat menembusi tubuh budak tersebut. Sehinggalah bila masyarakat tengok, orang-orang ramai tengok, orang ramai terkejutlah. Macam mana budak tu tak mati sedangkan dia sudah dipanah? Maka budak tu pun berkata, "Yang menyebabkan aku tidak mati bukanlah kerana diriku ini, tetapi adalah kerana Tuhanku yang tidak mematikan aku. Kerana dialah Tuhan yang menghidupkan dan juga Tuhan yang mematikan." Akhirnya raja tu pun terpaksa mengalah. Dia pun melepaskan anak panah itu atas perintah kepada tentera-tentera dia, sambil mengucapkan perkataan Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah Tuhan kepada budak ini. Barulah anak panah itu dapat menembusi dada budak tersebut dan budak itu pun mati syahid. Atas peristiwa itulah menyebabkan orang-orang ramai di kalangan rakyat jelata yang ada yang menyaksikan hal itu, mereka mula beriman dan mempercayai ajaran yang dibawa oleh budak tadi, kerana mereka melihat sendiri sang raja tak boleh berbuat apa-apa kepada budak itu melainkan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bila ramai yang memeluk Islam, ikut ajaran budak tersebut, maksudnya memeluk ajaran tauhid dan menjauhi dan keluar daripada ajaran
sang raja yang mengajak mensyirikkan Allah. Akhirnya sang raja tak dapat menahan marah. Dia perintahkan supaya digalinya parit. Digalinya parit. Lalu dinyalakan bara-bara api di dalam parit tersebut. Kemudian raja memaksa kalau siapa yang tidak mahu keluar daripada ajaran budak ini, maknanya ajaran tauhid itu tadi, maka mereka akan dilemparkan ke dalam parit yang dipenuhi dengan apa tu, dengan bara api dan dipenuhi dengan api yang menjulang-julang, ya. Dan akhirnya ramailah kalangan Bani Israel yang pada ketika itu yang masih teguh keimanan mereka. Mereka tetap menjaga iman mereka dan kebanyakan mereka dibunuh dan dibakar di dalam parit tersebut. Inilah kisah yang menceritakan kepada kita berkenaan dengan Ashabul Ukhdud. Saya ceritakan sikit untuk kita dapat fahamlah, ya. Baik. Sekejap, ya. Saya kena minum air banyak, tekak kering. Okey, baik. Kita lihat beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat yang keempat ini. Ya. Okey, ada dalam satu riwayat tafsir kata, bila budak ni dikebumikan pada zaman Saidina Umar radhiyallahu an, mereka menjumpai satu mayat budak yang masih elok di zaman Saidina Umar. Bila dilihat mayat itu, ternyata tapak tangan budak tu berada di lehernya. Ya, di lehernya ketika mana dia dipanah pada lehernya, maka berkatanya salah seorang daripada sahabat ketika itu, inilah budak yang diceritakan oleh baginda Nabi SAW yang disebut sebagai ghulam, budak yang terbunuh oleh Ashabul Ukhdud. Ya, yang terbunuh oleh Ashab al-Ukhdud. Baik. Okey. Okey, baik. So kita tengok berdasarkan tafsir ini, apakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat yang keempat. Yang pertama, ayat ini menunjukkan kepada kita tentang perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana adanya beberapa bentuk perbuatan ataupun dosa yang dicela dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bila disebut perbuatan yang dilaknat dan dicela oleh Allah, maksudnya perbuatan itu adalah perbuatan dosa besar. Selain daripada memberi maksud bahawasanya perbuatan itu adalah merupakan perbuatan yang menyebabkan seseorang tu diharamkan mendapat rahmat Allah. Sebab laknat ni maksudnya diharamkan baginya mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping itu juga seseorang itu, ya, akan dilaknat oleh para malaikat dan juga seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain akibat daripada perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu berdasarkan dosa-dosa yang tertentu. Okey, kita nak tengok apakah jenis-jenis perbuatan yang dilaknat atau dosa-dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana ada disebutkan, kalau kita tengok dalam konteks yang kita bacakan di sini, dalam ayat yang kita baca ni, antara perbuatan dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah menyeksa orang-orang yang beriman atau menyeksa dan mengazab manusia dengan kezaliman. Itu adalah merupakan di antara perbuatan dosa yang dilaknat. Perbuatan dosa
yang dilaknat. Contoh Allah kata qutila ashabul ukhdud. Dilaknat ashabul ukhdud. Sebab apa? Mereka membuat dosa, menyiksa orang Islam, menyiksa orang beriman dan menyiksa manusia. Ya, sedangkan di dalam hadis Nabi SAW, ini dia termasuk di antara dosa-dosa besar, ya. Ya, dosa-dosa besar adalah mengazab atau menyiksa makhluk Allah Subhanahu wa taala. Menyiksa atau mengazab makhluk Allah Subhanahu wa taala. Contoh kalau kita boleh tengok dalam Al-Quranul Karim, Allah Taala sebut wallazina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Sesiapa yang menyakiti orang beriman lelaki atau orang beriman perempuan, maka dia telah melakukan dosa yang sangat besar, ya, dan dia akan diseksa dengan azab yang keras. Ya, diseksa dengan azab yang keras. Bahkan banyaklah hadis-hadis daripada Nabi SAW yang mana baginda melarang kita menyeksa hayawan, seperti mana hadis yang masyhur seorang wanita yang kuat salat, kuat semayang, kuat berpuasa, tapi dia seksa seekor kucing yang dia tak beri makan, menyebabkan Allah haramkan dia masuk syurga dan Allah masukkan dia ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga banyaklah hadis-hadis yang menyebutkan tentang ancaman kepada perbuatan orang yang mengazab atau menyiksa orang lain. Ini adalah satu perbuatan dosa yang besar. Contohnya dalam hadis Nabi SAW, baginda bersabda dalam riwayat Muslim, innallaha yu'azzabul ladzina yu'azzibuna an-nasa fid dunya. Ya, baginda menyatakan sesungguhnya Allah akan mengazab sesiapa saja yang mengazab manusia ketika di dunia. Perhatikan, Nabi sebut mengazab manusia. Kata para ulama, sama ada dia mengazab orang Islam ataupun dia azab orang kafir. Sebab dalam Islam, kita tak boleh nak seksa orang kafir pun tak boleh, apatah lagi nak seksa orang Islam. Tak boleh kerana dia kafir, kita seksa dia. Kerana dia berbeza agama dengan kita seksa dia. Kita zalimi dia. Tak boleh dalam Islam. Allah haramkan sama sekali. Bahkan dalam hadis yang lain, baginda bersabda, orang yang paling asyad dan nasi azaban, orang yang paling berat siksaannya pada hari kiamat, antaranya adalah allazina yu'azzibuna an-nas, mereka yang menyiksa manusia. Ya, mereka yang menyiksa manusia. Termasuklah juga dalam beberapa riwayat yang lain orang yang seksa hayawan, orang yang seksa binatang. Ini semua adalah orang yang paling berat siksaannya yang disebut dalam hadis Nabi SAW ketika mereka diseksa di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan kerana itu, pengajaran yang pertama yang kita boleh ambil daripada ayat ini iaitu tak haram untuk kita menyeksa manusia atau menyeksa makhluk, hayawan, apa jenis hayawan sekalipun, walaupun hayawan itu boleh kita bunuh tapi kita tak boleh seksa dia. Contoh, Nabi benarkan kita bunuh ular, benarkan kita membunuh gagak, benarkan kita membunuh kalajengking, tapi bukan bererti bila kita boleh bunuh maksudnya adalah kita boleh seksa. Itu tak boleh. Dan itu haram. Itu tak dibenarkan. Termasuklah juga tak boleh untuk kita menyeksa mayat yang telah mati. Bukan sekadar menyeksa orang yang hidup. Dalam Islam kita menyeksa orang yang dah mati. Jenazah tu kita seksa pun tak boleh. Kerana dalam hadis Nabi melarang at-tamthil. Ya, Nabi melarang kita menyeksa
La tumathilu, Nabi kata. Jangan kamu menyeksa mayat-mayat yang telah mati. Islam tak membenarkan hal ini. Islam mengharamkannya. Itu pengajaran yang pertama. Pengajaran yang kedua menunjukkan kepada kita bahawasanya iaitu larangan untuk kita menyeksa makhluk Allah menggunakan bahan bakaran. Tak boleh ya. Ni ramai orang tak tahu. Dalam Islam haram kita menyeksa dengan menggunakan api. Ya. Larangan untuk menyeksa menggunakan api. Dalam Islam itu tak dibolehkan. Sebab Allah cerita tentang Ashabul Ukhdud ni, seksa orang pun dah tak boleh sebenarnya. Tapi kalau seksa orang, seksa mana-mana makhluk Allah yang Allah cipta dengan menggunakan bahan api, maka dosanya adalah lebih keras dan dosanya adalah lebih berat. Maknanya seolah-olah dia dapat dua dosa lah. Dosa menyeksa orang, dan satu lagi dosa menyeksa dengan api. Dosa menyeksa dengan api. Ini berdasarkan kepada sebuah hadis daripada Nabi SAW dari riwayat Abu Daud. Baginda bersabda, la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Baginda bersabda, jangan seksa hamba Allah dengan api melainkan Tuhan yang menciptakan api. Ingat tu ya. Jangan. Tak boleh. Haram. Berdosa besar. Ya, contohnya kita nak bunuh cicak. Memang dalam agama membenarkan kita membunuh cicak. Ya. Tetapi bukanlah bererti kita bunuhnya, kita seksa dia atau kita bunuh dia dengan api. Tangkap cicak tu, patutnya kita bunuhlah. Dia teruskan. Dalam hadis Nabi kata kalau sekali kita pukul, dia terus mati, kita dapat 30 pahala. Kalau kita pukul dia 2 kali, kurang pahala kita, dapat 20. Kalau kita pukul dia 3 kali baru dia mati, kurang lagi pahala, kita dapat 10 ganjaran pahala. Kalau makin banyak kita pukul, baru lama-lama baru dia mati, makin kuranglah pahala dia. Maka di sini menunjukkan kepada kita bahawasanya dalam Islam kita tak boleh seksa binatang. Kalau boleh kita kena buat cara yang paling cepat dan mudah untuk dia mati supaya kita tak seksa dia. Apatah lagi kalau kita menyeksa dia dengan api. Yang ni lebih keraslah. Lagi besarlah dosa dia, lebih beratlah dosa dia. Maka disebabkan kerana itu Islam mengharamkan. So tak bolehlah kita ambil cicak tu, kita pergi bakar dia, kita pergi bagi dia kena elektrik dan seumpama dengannya, ini tak boleh. Ya, ini satu penyiksaan. Ya, tak boleh kita berbuat sedemikian. Okey. Baik, kita dapat 2 pengajaran di situ. Baik. Yang kedua, kita tengok pada ayat kelima Allah Ta'ala sebut an-nari dzatil waqud. Api yang penuh dengan bahan bakaran. Api yang dinyalakan. Ya, minta maaf. Ayat kelima ni pun dah sentuh pengajaran dia pada ayat keempat ya, iaitu larangan larangan untuk menyeksa makhluk dengan menggunakan api. Macam kita bunuh dalam satu hadis Nabi sebut ada seorang lelaki Bani Israel, dia telah digigit oleh semut. Jadi dia marah kat semut yang gigit dia tu, dia pergi bakar sarang semut tu. Menyebabkan pada hari akhirat dia akan dibakar balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tak boleh kita menyeksa mana-mana binatang menggunakan api. Tapi ada orang tanya saya, bahkan ada ulama ya, ada ulama moden, mereka memberikan fatwa tak boleh kita bunuh lalat menggunakan alat elektrik tu. Saya pun tak pasti apa nama alat elektrik tu yang kita biasa tengok dekat kedai.
kedai-kedai makan kan, dia bubuh satu alat elektrik tu, bila lalat datang, mati lalat tu kena genjatan elektrik. Yang mana elektrik ni dia adalah daripada api, ya. Dia adalah daripada api. Jadi ada ulama moden yang memberi fatwa menyatakan haram pakai alat tu. Tapi ada juga pandangan ulama kata kalau sekiranya lalat itu mati ketika genjatan yang pertama. Masa dia kena genjatan senjata pula. Ketika dia kena genjatan elektrik yang pertama tu dia dah mati, kemudian baru dia terbakar. Yang tu tak apa. Masalahnya siapa nak pastikan kan? Kita pun tak tahu lalat tu mati masa kena genjatan dulu ke ataupun masa dia terbakar tu dia hidup lagi ke, itu kita tak pasti. Ya, jadi tak boleh lah. Ada juga yang bertanya kepada saya, apa hukum macam kita nak halau tebuan, kita pakai api kan? Kita bakar sarang tebuan tu. Padahal Nabi larang kita menyeksa binatang atau membunuh binatang dengan api. Di sini pun ulama bincang. Kalau sekiranya ada kaedah lain, ada cara lain, ada kaedah lain untuk menghalau tebuan, kita wajib guna kaedah itu. Namun kalau tidak ada dah kaedah, tak ada dah jalan, melainkan dengan jalan guna api tu, maka pada ketika itu harus untuk kita gunakan api untuk membakar tebuan itu tadi. So dia macam mana pun dia berbalik kepada kaedah. Kita kena tanya orang yang pakar lah, ada cara lain tak selain daripada bakar tebuan ni dengan api. Kalau ada cara lain, guna cara lain. Kalau tak ada cara lain, yang tu je cara dia, terpaksalah pakai cara tu. Ya, itu beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat 4 dan pada ayat yang ke-5. Okay, cuma saya nak tambah kat sini, yang saya terlupa tadi tu, beberapa dosa yang menyebabkan seseorang itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya saya dah sebut tadi untuk ayat keempat ni, ini tambahan kepada pengajaran dia, adalah orang yang mengazab manusia dan mana-mana makhluk Allah. Mereka itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Siapa lagi dan apa lagi bentuk dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Banyaklah. Tapi saya sebut sebahagian-sebahagian ini sajalah, ya. Kalau kita nak sebut semua mungkin tak dapatlah kita nak rungkaikan ke semuanya, ya. Baik. Alhamdulillah. Antara dosa-dosanya adalah pemakan riba. Orang yang makan riba, orang yang bagi riba, orang yang menjadi saksi riba, dan orang yang membuat agreement riba. Maksudnya orang yang membuat agreement riba. Maknanya dia yang buat agreement riba tu. Dia yang buat agreement tu lah. Dia yang buat akad tu. Ketika itu haram lah. Tak boleh. Kemudian antara dosa yang dilaknat oleh Allah dan Rasul adalah sesiapa yang menjadikan makhluk Allah atau roh itu sebagai permainan. Sebagai permainan. Sebab itu dalam hadis Nabi kata, la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh ghardan. Allah melaknat sesiapa yang menjadikan benda yang ada roh itu sebagai permainan. Contoh, masa Nabi cakap, lafazkan hadis ni, kerana melihat ada orang dia ambil satu ekor burung, dia dia ikat burung tu, kemudian dia jadikan burung tu sebagai sasaran untuk dia melemparkan anak panah. Saja nak seksa macam orang main laga ayam, kan? Itu perbuatan dilaknat oleh Allah. Sebab binatang ni semua dia ada roh. Ya, macam kita tengok permainan Mak Saleh yang dia ambil lembu,
belaga dengan ni lah, apa sama lembu, macam-macam lah ya. Baik. Kemudian antara perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga adalah, saya pilih-pilih je, saya pilih-pilih je. Wanita-wanita yang mencabut atau mencukur bulu kening. Jangan ya. Yang buat pun kena laknat, yang minta buat pun kena laknat. Begitu juga yang bertetu, baik lelaki atau perempuan, bukan lukisan yang boleh hilang kan. Ini memang tetu yang kekal lah. Kemudian juga mereka yang mengubah ciptaan Allah. Buat operation, pembedahan lah, apa pun semua ni. Itu juga adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Siapa lagi orang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu? Antara orang yang dilaknat oleh Allah kerana perbuatan dosa-dosa yang besar ini adalah Al-Musawwir. Siapa itu Al-Musawwir? Al-Musawwir ini adalah orang-orang yang membuat patung. Orang-orang yang mereka benda-benda yang dijadikan sebagai sembahan, yang dijadikan sebagai Tuhan. Ya, ini pun dilaknat. Kemudian orang yang dilaknat lagi siapa dia? Orang yang mengambil rasuah, yang ambil rasuah, yang beri rasuah, yang makan rasuah, semua ini dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sebab tu jangan memandang remeh tentang dosa rasuah ni. Kemudian siapa lagi yang dilaknat? Iaitu peminum arak. Orang yang minum arak, orang yang beli arak, orang yang tuang arak, orang yang bawa arak, orang yang perah arak, orang yang minta untuk diperah. Ini semua adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dosa dia besar. Kemudian siapa lagi yang dilaknat? Yang dilaknat lagi yang disebutkan adalah iaitu orang-orang orang-orang yang menyembah di kubur. Orang-orang yang membina binaan di kubur. Sebab tu jangan buat binaan di kubur. Ayah kita meninggal, mak kita meninggal, jangan pandai-pandai pergi buat binaan yang kekal di kubur. Buat bina bagi tinggi, marmar ke bubuh, bagi cantik-cantik, jangan. Kerana perbuatan itu adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pelakunya adalah dosa besar. Dia bukan dosa kecil ya. Apatah lagi kalau dia bina tu, dia buat binaan tu di kubur-kubur para nabi, di kubur-kubur orang soleh, ya, dengan tujuan supaya orang datang minta hajat lah, apa semua kan, di kubur-kubur itu semua. Maka ini adalah satu perbuatan yang perlu untuk kita elakkan kerana dia perbuatan dosa yang besar yang dilaknat. Ya. Baik. Siapa lagi perbuatan dosa-dosa orang dilaknat? Iaitu orang yang dilaknat tersebut adalah orang yang disebut dalam Quran di kalangan ahli kitab, mereka yang mengubah agama Allah. Baik dia sembunyikan hukum Allah, dia tak cerita apa hukum Allah, apa keterangan hukum Allah, disembunyikan. Demikian juga orang-orang yang mengubah ayat-ayat Allah, dia mengubah tafsiran ayat-ayat Allah. Ini juga perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, seperti mana yang dilakukan oleh Bani Israel, ya. Dan termasuk juga perbuatan orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti mana yang disebutkan dalam beberapa riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyembunyikan ilmu tidak sebut atau menyingkap hukum, kemudian orang yang mengubah agama Allah, ya, mengubah kitab-kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian adalah orang lelaki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai lelaki pun sama dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian adalah hadis lagi menyebutkan orang yang dilaknat oleh Allah ni adalah orang yang tidak mengakui bapanya. Maksudnya satu orang
yang dia tak mengakui keturunan bapa dia. Dia kata dia bukan anak ayah dia misalnya. Dia marah ke ayah dia sampai dia kata dia ni bukanlah anak ayah dia. Dia menafikan nasab dia kepada ayah dia. Ya. Ini juga merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi sebut dalam hadis manidda'a ila ghairi abi. Siapa yang mendakwa dia bukan anak ayah dia, fa alaihi la'natullah. Termasuk juga orang yang mendakwa bukan pada anak dia, seperti anak tak mengaku tu ayah dia atau ayah tak mengaku tu anak dia pada tu anak dia. Ini perbuatan yang besar dosanya. Dia akan dapat laknat Allah. Termasuk juga dalam kategori ini siapa dia? Termasuk juga dalam kategori ini adalah orang yang menafikan nasab. Contoh, dia ambil anak angkat. Dia tahu anak angkat tu siapa bapa dia. Dia tahu bapa anak angkat dia tu. Tapi dia menafikan nasab anak angkat tu kepada bapa anak angkat tu sendiri. Dia pergi ubah nasab anak angkat tu kepada nama dia. Ini pun perbuatan dilaknat oleh Allah SWT. Sebab tu orang yang ambil anak angkat, dia perlu tahu hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Okey, itulah beberapa perkara. Banyak lagi lah. Perbuatan-perbuatan orang-orang yang dilaknat oleh Allah ni sangat banyak, tapi saya pilih beberapa bahagian daripadanya saja. Okey, kita balik untuk ayat yang ke-6 ya. Allah Ta'ala sebut termasuk yang dilaknat itu bukan yang mengazab sahaja, bukan yang menyeksa sahaja yang kena azab, bukan yang membakar manusia dengan api sahaja, tetapi termasuk juga kata Allah idhum 'alaiha qu'un. Termasuklah yang kena laknat juga di sisi Allah mereka yang bertolong-tolong. Dia ni dia tak azab, dia tak bagikan perintah. Tapi qu'un kat sini maknanya apa? Yang memberi nasihat. Kalau ikut tafsir, mereka ni yang bagi cadangan, yang bagi nasihat kepada raja. Orang macam ni kita bakar je dia, orang macam ni kita seksa je dia. Walaupun kelihatan dia ni tak buat apa-apa. Dia bukanlah yang pergi nyalakan api, dia bukanlah yang pergi gali parit tu, dia bukanlah orang yang pergi letakkan bahan-bahan bakaran dekat situ untuk dinyalakan api. Dia tak buat benda-benda tu semua. Dia tak buat benda-benda itu semua, tetapi dia hanyalah bertindak sebagai perancang yang memberikan cadangan, yang memberikan pandangan supaya menyeksa orang-orang yang beriman ini atau menyekat orang-orang yang beriman ini. Maka di sini dalam tafsir mengatakan inilah golongan yang dipanggil mustasyar. Apa itu maksud golongan mustasyar? Golongan mustasyar ini adalah merupakan golongan orang-orang yang memberikan pandangan, yang memberikan pendapat, yang memberikan idea kepada kejahatan dan perkara-perkara yang salah. Golongan-golongan seperti ini juga akan mendapat azab dan laknat daripada Allah sama seperti orang yang membunuh atau menyiksa. Okey. Apa pengajaran yang boleh kita ambil? Pengajaran yang pertama, larangan untuk bersubahat. Untuk ayat ni. Larangan untuk bersubahat dan bertolong-tolongan dalam perkara-perkara maksiat dan kezaliman serta kejahatan. Kan ada jelas dalam Quran, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Jangan kamu bertolong-tolong dalam perkara dosa dan dalam perkara-perkara permusuhan. Jangan. Kerana tak ada beza orang yang buat dengan orang yang tolong, dengan orang yang bagi pandangan, mereka ditulis sebagai orang yang melakukan dosa yang sama. Tak dibezakan. Seperti orang yang melakukan dosa yang sama, tak dibezakan, maka di sini menunjukkan pada kita janganlah kita bersubahat, bertolong-tolongan dalam apa saja perkara mungkar. Kita cuba elakkan sekadar dan sedaya yang kita termampu. Kita elakkan dan jauhkan dengan sekadar yang
kita terdaya dan yang kita termampu. Ya, baik. Kemudian pengajaran yang kedua, ya, pengajaran yang kedua yang boleh kita ambil sebagai penutup untuk ayat yang ke-6 ini, termasuk juga pada ayat yang ke-6 ini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita berkenaan dengan apa? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita berkenaan dengan kewajipan untuk kita mencegah kemungkaran dan mencegah kejahatan. Bukannya orang yang berduduk diam sedangkan dia melihat kemungkaran tetapi dia tidak mencegahnya atau dia tidak melarangnya, sebab ada juga yang menafsirkan idhum 'alaiha qu'ud ni adalah merujuk kepada ada di kalangan ada di kalangan mereka yang bukan sekadar bagi pandangan tetapi mereka itu tidak berani mencegah kemungkaran. Bahkan mereka mendiamkan diri untuk mencegah perbuatan kemungkaran yang dilakukan. Ya. Sebab tu kalau kita tengok pandangan para ulama, mencegah kemungkaran ini adalah sesuatu perkara yang wajib. Ya, perkara yang wajib. Kalau kita tak mampu juga Ustaz, sebab kalau kita tak cegah juga kita berdosa. Sebab ulama kata mencegah mungkar ini hukum dia fardun ain. Macam hukum fardun ain ni macam hukum semayang, macam hukum zakat, macam hukum puasa, maknanya dia fardu atas setiap individu yang melihat kemungkaran, yang menyaksikan kemungkaran. Ya, baik. Maknanya dekat sini menunjukkan kepada kita sekurang-kurangnya kalau kita tak mampu nak cegah mungkar, sebab kita rasa kalau kita cegah nanti kita pun kena diseksa, kita pun kena azab dan iman kita tak mampu ke arah itu, maka kata para ulama sekurang-kurangnya kita mencegah di dalam hati. Berdasarkan hadis baginda menyatakan fa illam tastati' fa biqalbi. Kalau dia tak mampu juga, dia cegah dengan hati, maka itu adalah selemah-lemah iman. Jangan sampai dia redha dalam hati, jangan. Ya. Okey, baik. Dan yang terakhir pengajaran dia, orang yang mati kerana mempertahankan diri dan orang yang mati kerana mempertahankan agama dan orang yang mati kerana dizalimi adalah merupakan orang yang mati syahid. Adalah merupakan orang yang mati syahid. Ya. Baik. Maknanya dekat sini menunjukkan pada kita dalam hadis Nabi SAW sebut man qutila duna nafsihi fahuwa syahid wa man qutila duna malihi fahuwa syahid wa man qutila bizulmin fahuwa syahid. Siapa yang dibunuh kerana dizalimi itu syahid, siapa yang mati kerana pertahankan agama itu syahid, yang mempertahankan maruahnya syahid dan mempertahankan harta dan dirinya juga adalah syahid. Ya. Ini menunjukkan mereka termasuk dalam kalangan golongan syahid akhirat. Sebab syahid ni ada 3. Syahid dunia, orang yang nampak syahid sebenarnya hati dia tak ikhlas, nak riak, ini syahid dunia. Yang kedua syahid akhirat, ini orang yang mati kerana ta'un, yang mati kerana dizalimi, yang mati kerana dibunuh, semua itulah. Yang mati pada hari Jumaat. Tapi ada satu lagi yang paling tinggi, orang yang syahid dunia dan akhirat, ini mati di medan perang. Okay, sekadar itu, insya-Allah moga-moga kita mendapat manfaat daripada tafsir kita pada surah Al-Buruj pada petang ni. Insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.